contoh. Uswah, contoh dan kenabi. Jadi kan ada juga yang Nabi buat kita tak boleh ambil. Ada sunnah yang haram. Kahwin lebih daripada 4 tak boleh. Itu untuk Nabi saja. Sebab tu kahwin 1 wajar, 2 belajar, 3 mengajar, 4 belajar, 5 kurang ajar. Ada sunnah yang sunnah. Pakai jubah sebab dia sunnah. Tapi walaupun dia sunnah yang sunnah, dia sunnah Nabi. Tok Guru ni Aziz, ayah dia. Ayah dia ada 4 orang isteri. Tok Guru, dia tak suka makan labu, tetapi keempat rumah isteri dia masak labu, sayur labu, untuk mengajar anak cucu dia bahawa Nabi suka labu. Nak ceritanya bahawa walaupun dia sunnah yang sunnah, dia sunnah Nabi. Dan kita ni kena ada peningkatan dalam hidup, daripada yang remaja sampai dewasa. Sebab tu kita kena ada peningkatan ilmu, kefahaman kita, baru kita maju. Betul tak? Peningkatan. Pening dulu baru meningkat, betul? Peningkatan. No pain, no gain, betul? Alhamdulillah, dia kata betul. Walaupun belum tentu betul. Kan? Kita kena maju. Sebab daripada kehidupan muda kita dan membawa kepada kehidupan tua kita. Kita tuan-tuan dalam berkahwinkan, berapa kali kita jadi imam untuk isteri kita, anak kita, keluarga kita. Saya dah kahwin 8 tahun Ustaz, tak pernah suami saya jadi imam. Tak pernah Ustaz. Ya, nak macam mana tuan-tuan, kadang-kadang isteri kita bukan juara Qari'ah, kita bukan juara kali ayat. Tapi bila mana dia satu perkara yang kita kena tunjuk kita punya peribadi kita kena buat. Tak pernah Ustaz. Macam mana Ustaz? Ikut masa dia sedang sembahyang, masbuk. Ketika rokok tu Ustaz, dia tengok belakang dia ada kain putih, dia kata antum mana ikut dia solat. Tapi ketika sujud itu lama sangat sujudnya. Saya tak tahan, saya bangun, kepala dah pening. Bila saya bangun Ustaz, dia dah lari, tinggal segadah. Apa yang kita nak sebut ialah dalam diri dia itu hukum, dalam diri Nabi itu contoh. Dan kalau tak tiru dan tak ikut Nabi, kita ikut orang lain. Dan Nabi datang menyempurnakan apa yang kita dah buat. Walaqad bu'ithtu liutammima makarim akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan benda yang kamu dah buat. Akhlaknya apa? Fi'il, tabiat, perangai, itu akhlak. Nabi tak ada pun kita makan, Nabi tak ada pun kita kahwin, Nabi tak ada pun kita bekerja. Nabi datang, dia membawa contoh makan yang terbaik macam ni, kahwin yang terbaik macam ni, niaga yang terbaik macam ni, mengurus negara yang terbaik macam ni, dalam batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyuruh kita mengikut, kenal siapa sahabat-sahabat dia, kaum keluarga ni. Sebab itu kita kena kenal siapa mereka yang duduk bersama dengan Nabi, yang dididik, dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu kasih kepada mereka kerana mereka telah mengikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Abu Bakar ni? Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Pak mertua Nabi. Duduk dalam gua bersama Nabi ketika hijrah, gua Sur. Dia tidur di atas paha Nabi. Nabi tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidur. Maknanya Nabi tidur di atas paha pak mertua dia, betul? Tuan-tuan pernah tidur di atas paha pak mertua tak? Pak di sini. Kau mari sini aku sobek dah. Sayyidina Abu Bakar ini sahabat-sahabat. Ditanya oleh sahabat Nabi kepada isteri Sayyidina Abu Bakar, apa amalan dia? Cukuplah, kata isteri dia, sebelum dia tidur dia akan baca Quran dan dia akan solat taubat 2 rakaat. Setakat dia baca Quran, aku terhidu daripada bilik bacaannya, seperti bau daging yang dipanggang. Kalau kamu nak tahu, itulah dia. Daging daripada dada Sayyidina Abu Bakar seolah-olah terpanggang bila membaca Al-Quran.
Gerutnya dia bila membaca Quran dengan ayat-ayat yang Allah berikan perintah, ayat larangan, nikmat dan juga azab, terbakar dagingnya. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kena kenal siapa Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini iaitu khalifah yang kedua, pak mertua Rasulullah SAW. Ketika mana dia solat dan ditikam oleh Abu Lu'lu', 12 lubang masuk pisau. Perut dah habis terbuai. Tabib bagi makan pati tamar tu, korma tu, nak tahan darah tu keluar. Dalam keadaan masih lagi keluar dengan jumlah yang banyak. Dia kata, bangunkan aku nak solat 2 rakaat. Dalam keadaan itu dia ingat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan yang luar biasa. Ini bukan manusia biasa. Umar Al-Khattab. Cuba tengok siapa Sayyidina Uthman, yang mana malaikat malu kepadanya, menantu Rasulullah SAW. Cuba lihat Sayyidina Ali. Kata Imam An-Nawawi, Sayyidina Ali apabila disebut nama Allah, muka pucat. Muka dia pucat bila sebut nama Allah, pucat muka dia. Kita kalau dekat KL ni, kalau azan lah, azan kan ni, dengar azan. Orang KL berapa ni? Masuk kereta ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk kereta. Kereta apa ni? Kancing. Dalam bus apa? Kanj. Dekat kampung sama juga azan heri kebau. Kebau gelek kepala. Bodoh tu. Kebau tu kata dia kata bodoh. Dalam keadaan jiwa kita tak sama seperti mereka. Dalam keadaan ini yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam bentahan. Semua itu mari kerana apa? Itulah sumber asas kepada hidup kita. Begitu juga Al-Quran. Tilawatil Quran yang ditinggalkan, sumber yang kita kena faham daripada bakat tubuh Rasulullah SAW. Diam Nabi hukum, cakap Nabi hukum, buatan Nabi juga hukum. Diam Nabi, diam, takrir, hukum. Satu hari sahabat jumpa Nabi, dia nampak sahabat lain makan biawak tau. Tahu biawak tau? Biawak pasir. Pernah tengok biawak pasir? Lidah dia bulat. Pernah sembelih biawak pasir. Saya sembelih pukul 2 petang. 2 petang besok pun mati. Dalam banyak-banyak ekor tu ada yang payah mati. Ada, payah mati. Dah potong leher ni, mata dia macam ni, tengok saya. Tepi, buat sembelih aku kurang ajar. Biawak pasir. Khalid awalnya makan biawak pasir. Sahabat lain jumpa Nabi, wahai Rasul Allah, kami nampak Khalid dia makan biawak pasir. Nabi tak kata ya, tak kata tak lagi dia. Diam Nabi ini menjadi hukum sebagai takrir. Nabi kata aku diam, aku tak makan bukan sebab benda itu haram, tetapi aku takut kalau aku makan menjadi sunnah kepada umatku yang lain. Dan di sana ada negeri umatku yang tak ada haiwan ni. Kalau kita nak ambil berkat makan haiwan ni, bagaimana Nabi buat? Kat Malaysia nak cari mana biawak tu? Kita cari biawak parit tu lah. Tangkap, buat barbecue banyak-banyak. Barbecue bawa biawak yang tu. Biawak tu haram lah, tak sama dengan apa yang kita faham. Sehingga menjadi hukum ini. Diam tanda setuju. As-sukutu alamat ridha. Diam tanda setuju. Sebab orang kalau meminang, kan, orang dulu bila meminang, yang meminang tak datang, keluarga meminang tak datang, yang datang orang luar. Bila pergi meminang, yang dipinang tak keluar bilik, jorok bawah katil, malu. Habis rombongan balik, dia akan tanya anak dia, Dila, kalau datang minang kamu setuju? Bila tak cakap setuju, dia diam. Tapi pipi dia merah macam Doraemon. Ayah dia faham, dia setuju. Tapi perempuan hari ni macam mana dia? Dia bawa power dia balik, dia tanya bapak dia, bapak setuju? Aku dia tanya. Siapa yang bawa balik tu? Power dia, siapa? Cikaro. Bawa balik power dia. Dia Nabi juga hukum. Kerana dalam batang tubuh Rasulullah sumber kehidupan. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami perkara ini khusus kepada kehidupan kita orang muda. Ambillah kepada batang tubuh Nabi. Kalau tak ambil kepada Nabi, kita akan ambil kepada orang lain.
Walaupun sunnah yang sunnah, kita ada peningkatan. Sampai mati tak pernah pakai serban, sampai mati tak pernah pakai jubah, Tapi bila pakai jubah, sandarkan kepada Nabi. Makan, sandarkan kepada Nabi. Orang bila meninggal ni, orang Melayu pakai serban. Ustaz, kita tambah serban. Kenapa? Nak biar mati pakai serban. Hidup, kapuk, togel, mati pakai serban. Imam Masjidil Haram. Macam itulah kita sebaliknya. Jangan begitu. Makan, berbetulkan dengan ini. Ada kambing tak? Ada, Alhamdulillah. Kenapa makan kambing? Nabi suka makan kambing. Dapat pahala. Sebab itu ustaz-ustaz mempertahankan kekambingannya. Sebab sunnah Nabi ambil. Jadi biar ilmu itu kita tambah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah di atas penjelasan yang dijelaskan sebentar tadi. InsyaAllah untuk seterusnya yang terakhir ini terlebih kepada persoalan yang sampai terlalu banyak. Ada soalan yang datang cuma sampai sekadar mana yang sempat saja. Lepas saya pun nak kena bicara di tempat lain sebelum zuhur insyaAllah. Jadi sekadar yang sempat yang ada antaranya soalan itu juga iaitu ada ataupun tidak tips atau amalan untuk pastikan kita dapat syafaat Rasulullah di padang mahsyar kelak. Itu yang pertama. Dan antaranya lagi iaitu khusus pada untuk Ustaz Zahar, apakah ancaman fahaman mirip Syiah ataupun Syiah dan bagaimana tanda-tandanya sebagai panduan kami mutaakhir ini. Jadi itu secara tak langsungnya untuk menjawab soalan dan terus kepada kesimpulan kita insyaAllah. Dan yang lain tu insyaAllah kita akan cuba bincangkan nanti. Dan mungkin dalam siri-siri kuliah yang saya percaya semua pun para panelis kita pun ada berkuliah di sini insyaAllah untuk menjawab selanjutnya insyaAllah. Jadi bersilakan untuk soalan pertama Ustaz Fazrul. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi yang soalannya berkaitan dengan amalan syafaat Nabi, dia kita sebut yang pada awal tu lah, maknanya mengikut syariat Nabi, mengikut sunnah ajaran Nabi. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah sesungguhnya jalan Islam, jalan yang benar. Maka ikutlah jalan itu dan jangan ikut jalan-jalan selain daripada jalan Islam, kerana ia akan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Jadi ikut jalan Islam yang dibawa oleh Nabi, InsyaAllah kita akan terus menjadi umat Nabi dan akan mendapat syafaat Nabi di akhirat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ni saya bukanlah pakar dengan bab syiah, nanti bukan ada lagi saya pakar. Cuma ni tip nak kenal senangnya. Orang ni biasanya dia akan kita tanya ahli bait ni keluarga Nabi berapa orang yang disucikan oleh Allah. Dia sebut 5 je. Jadi 5 tu Rasulullah, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Itu ciri-ciri orang Syiah. Ingat balik Muhammad, Ali, Hasan, Husain, kemudian Fatimah. Kemudian tanya dia, pelantikan imam ni siapa lantik? Dia kata Allah Ta'ala. Berapa orang? 12 orang. Keturunan siapa? Sayyidina Husain. Itu cukup tak? Nampak? Itu je mudah kita nak kenal orang Syiah atau Syiah. Jadi kemudian kita tengok lagi perwatakan dia. Biasanya kalau Ramadan dia tidak akan pergi solat tarawih berjemaah. Sebab Sayyidina Umar mengiktiraf adanya solat tarawih berjemaah. Mereka benci dengan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar tu yang dijatuhkan kerajaan Parsi. Syiah ni dianut oleh orang-orang Parsi sebab asalnya diasaskan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Sayyidina Ali halau dia, Abdullah bin Sabah ni ke Madian itu dekat ke Parsi lah. Maka dia mati pun di situ. Jadi sebab itu dia berkembang di sana. Baik, kemudian mereka tak pergi solat Jumaat. Kemudian juga mereka ni suka menjamakkan solat. Maknanya dia bukan kasar jamak. Dia pada zuhur sama dengan asar, maghrib dengan isyak. Dan kadang-kadang 4 waktu jamak terus. Ada juga gitu kadang-kadang. Ya. Jadi Syiah ni macam-macam. Ada tu saya jumpa orang ni dia tak pakai tutup aurat. Tak pakai tudung lah. Tapi dia Syiah Ismailiyah lain pula.
Dia kata pula kalau Allah Ta'ala ni maha bijaksana, kenapa suruh tutup aurat tengah malam? Mesti tak wajib. Itu ciri kita tak kenal. Ya. Jadi memang itulah antara soalan-soalan yang mudah kita nak tulis. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang tu amalan dia, kita ingatkan dia Syiah, dia bukan Syiah. Itu orang-orang sufi, orang yang tasawuf, dia mengagungkan juga keluarga Nabi. Kita tanya dia balik, siapa dia keluarga Nabi? Oh, dia kata iaitu keluarga Nabi termasuklah 5 orang dari Muhammad, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, isteri-isteri Nabi dia, dan para sahabat dan juga keturunan Nabi daripada sebelah Abdul Muttalib, Bani Hashim yang mengandung agama Islam. Itu confirm ahli sunnah. Lain daripada itu, ahli pun awaranah wahancur orang percaya. Jadi kita banyak lagi, tapi itu yang soalan yang utama yang kita boleh tak. Dan kalau tanya dia, Syiah dia jangan laku sampai kiamat. Tapi saya terfikir ada soalan lagi tanya orang ni. Kalau kita tengok orang Arab jahat, orang Arab jahat macam Muawiyah, itu memang betul kot. Betul contoh lah Syiah. Jangan sebut macam Abu Jahal lah kan. Cakap macam Muawiyah, ahli lah. Itu tak confirm sih. Dia marah sama Muawiyah, Allah salah. Wallahualam, sekian akhir pada Ustaz Farhan bin Suhud untuk sebagai akhir kesimpulan untuk insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah, sahabat-sahabat sekalian, kita letak satu keadaan bahawa Nabi datang dan menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi kan, bila Allah sebut dalam surah Tahrim ayat ke-6, antara sebabnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ila akhir ayat. Wahai beriman, selamatkan diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada azab api neraka. Maka itulah sebaik-baik kejayaan. Kalau yang pelajar ni, kalau Ustaz tanya apa tu tanda kejayaan, dapat A Ustaz, berapa ramai orang dapat A tak bahagia, dapat A tak solat. Itu periksa SPM kan, pelajar IKL kan, tak boleh jawab matematik tambahan, telefon petang RM10 ke. Dia balik rumah, cikgu telefon petang, mak dia tengok dalam bilik, dia dah gantung diri. Second paper tak masuk petang sebab tak boleh jawab. Sempitnya hati kita tak tahu ada agama. Dengan agama kita tenang, khususnya agama dia. Agama tak, agama kacau, agama tak kacau. Dia ada jawapan. Dia tidak kocak-kacir, tenang. Anak murid Ustaz tanya dia, berapa saat dia ambil? 8. Macam mana dia tak? Okey Ustaz, 4 fail, 4 lagi tak lulus. Tenang dia. Sebab dia tak kacau. Orang yang lagi pergi surga, tenang. Jadi keluar UPSR, telefon merah, telefon Ustaz, kenapa anak saya bagi 1B? Kenapa Ustaz bagi 1B? Aku dimarah macam aku anak dia. Bagi 1B, dia marah sebab 1B. Kenapa tak 5A? Sebab dia kata trial 5A. Tapi bila orang ada iman, tenang. Apa dia kata bila saya tanya? Seorang bersyarah, anak dapat apa UPSR? Biasalah Ustaz, mudah-mudahan. Saya pergi sekolah dia lewat Ustaz, dah petang. dah habis, tak ada tapi Ustaz saya suka, walaupun dia macam tu, solat tak payah suruh, Quran banyak surah panjang-panjang dia hafal. Saya ada doktorat pun, saya ada PhD pun, saya tak menghafal apa yang dia hafal. Alhamdulillah. Pandang dengan pandangan yang luas, wahai adik-adik sekalian. Tanda kejayaan, apa dia Allah sebut? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Separang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam syurga. Inilah sebenar-benar kejayaan yang Nabi nak bawa kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, adik-adik yang dikasihi sekalian, nak sampai kepada kita berjaya kepada peperiksaan yang Allah berikan, masuk syurga yang dibawa oleh Rasulullah dan jalan yang ke arah itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada 3 panelis kita pada hari ini daripada pagi tadi, yang kita diisi dengan majlis ilmu yang mudah-mudahan memberikan manfaat dalam kehidupan kita, dan kekalkanlah momentum yang disebut sebagai semangat yang kita sebut tentang Maulid Rasul ini bukan hanya sekadar hari ini, tapi sepanjang dalam kehidupan kita, bermula saat ini dan sehingga ke akhir hayat kita, iaitu untuk bawa sunnah Rasulullah SAW. Antaranya kita menggembelingkan bersama diri kita ini untuk berada di atas jalan dakwah. Dan insyaAllah hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka kita berakhir untuk setakat hari ini, untuk forum kita, untuk Maulid Rasul ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah. Segala kelemahan dan kekurangan itu atas diri saya sendiri mohon ampun dan maaf.
untuk sepanjang tempoh pengurusan forum ini berlangsung, dan sekali itu sama-sama kita ambil dalam kehidupan kita insya-Allah hingga kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam 10 minit.